Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah online 23 Agustus 2020. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Meskipun saat ini kami beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam rumah kami. Layakanlah kami ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami manis Engkau dengar ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita menyembah Allah yang Maha Kudus. Mari sama-sama kita memuji Allah yang Maha Tinggi. Kita naikkan pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahlah Allahmu, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya jikalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka hidup kita tidak akan lagi sama. Jikalau Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinan
keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan lagi, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan lagi, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita tenangkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tema yang mematikan persekutuan ialah iri hati akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian dan diterjemahkan oleh Pak Agus Chandra. Mari sama-sama kita naikkan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekalian, mari sama-sama kita sungguh menenangkan hati kita. Mintalah Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh didapati tetap setia sampai akhir hidup kita? Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们早安。 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们今天一起要来思考神的话语。 Dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama. 我们还没有听神话语之前，让我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. 我们在天上的父，我们要为着这个机会向你感恩。 Kami bisa kembali bersama merenungkan firman Tuhan. 我们可以再次来思考您的话语。 Engkau berkati pembelajaran kami ini ya Tuhan, 主啊，求你赐福我们在你话语中的学习， supaya kami sama-sama boleh diarahkan kembali oleh firman Tuhan. 让我们能够透过您的话语，把我们再引导回来。 Engkau juga berkati kedua hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. 求你也赐福你两位有限的仆人。 Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. 求你使用他们能够成为你福音的管道。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告是奉靠主耶稣基督之名求的， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 18. 弟兄姐妹，我们今天又来思考一段神的话语，就是在撒母耳记上， 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ke 9. 撒母耳记上第18章，我们从第6节到第9节， Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian hanya dalam bahasa Indonesia saja. 我们单单用印尼文来念。 Silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ke 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 就经到此为止。 Bapak Ibu sekalian, ada seorang penulis mengatakan seperti ini. 亲爱的弟兄姐妹，有一位作者他这样说： Ketika iri hati berakar dalam hati seseorang, 当妒忌的心开始在我们心里成长的时候， maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. 那这个人他会做出一些你想象不到的事情。 Saya ulangi sekali lagi. 我再说一遍， Ketika iri hati berakar dalam diri seseorang, 当妒忌的心在某一个人的心里开始扎根的时候， maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. 那这个人就会做出你想象不到的事情。 Dan kalimat ini dipakai oleh penulis ini untuk menggambarkan Saul, Bapak Ibu. 那这位作者写这句话是要描写扫罗当时的情形。 Dan rasanya nggak berlebihan kalau penulis ini mengatakan seperti itu untuk Saul. 我们觉得这位作者他这样描写一点都不过分。 Bapak Ibu sekalian, bagaimana, kenapa Saul itu sampai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal kemudian? 为什么扫罗他会后来做出这么我们想象不到的事情呢？ Karena iri hati. 就是因为他妒忌。 Padahal Bapak Ibu, 其实 awalnya 当初 Saul dan semua orang Israel itu suka terhadap Daud. 扫罗跟所有的以色列人都喜欢大卫， Khususnya ketika Daud, anak muda ini, berhasil mengalahkan Goliat. 特别是当这个大卫能够打败歌利亚的时候， Dan Bapak Ibu sekalian, bahkan Saul itu mengangkat Daud sebagai kepala dari prajurit-prajuritnya. 甚至扫罗把大卫提拔成为当时士兵的兵长。 Tentu itu dilakukan karena Saul tahu Daud ini adalah anak muda yang berprestasi dan dia bisa memimpin. 当然，扫罗这样做是因为大卫他有成就，他很有好的那个表现。 Namun sikap Saul itu berbeda
sekali ketika ada kemudian perempuan-perempuan itu menyorak-nyorak Daud lebih hebat daripada 但 Saul. 是扫罗的态度做了一个大转变，就是当这些妇女开始唱歌赞赏大卫的时候， Setelah Daud pulang melawan orang Filistin, 当大卫打胜仗回来的时候， dan kemudian banyak orang khususnya perempuan-perempuan pada waktu itu kemudian bernyanyi-nyanyi, menari-nari, mereka bersukaria karena Daud itu menang. 然后这些众妇女她们就用歌、用舞蹈来迎接大卫，来庆祝他的胜利。 Dan isi pujiannya atau lirik pujiannya itu adalah Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. 而在他们唱诗的时候，他们的诗词是这样说：扫罗杀死千千，但是大卫杀死万万。 Lirik lagunya mengatakan bahwa Saul itu mengalahkan ya cuma beribu-ribu lah, tapi kalau Daud itu bisa mengalahkan hampir 10 ribuan orang. 所以他们在赞美。 他们在称赞大卫的时候，他们说扫罗只杀死千千，但是大卫杀死万万。 Mendengar para perempuan itu bernyanyi sedemikian, Bapak Ibu. 当扫罗听到这些妇女这样唱的时候， Dan kemudian firman Tuhan mengatakan Saul itu menjadi marah dan sakit hati kepada Daud. 扫罗就非常的发怒， Dan bahkan Saul itu mulai takut Daud itu merebut ke tahtanya sebagai raja. 而且他就开始怀疑，他就开始惧怕，有一天大卫会夺取他的王 Dan 位。 kemudian Alkitab itu mengatakan, menjelaskan bahwa sejak hari itu Saul selalu mendengki kepada Daud atau marah kepada 圣 Daud. 经这样记载：从那天起，扫罗就藐视。 就怒视大卫， Dan Bapak Ibu sekalian, banyak penafsir yang mengatakan bahwa sikap Saul itu adalah sebuah sikap iri hati kepada Daud. 很多解经家这样说，扫罗这样的态度是因为他妒忌， Sehingga kemudian Saul itu memantau Daud dan dengan rasa dengki luar biasa. 因此当扫罗看大卫的时候，他是用这个妒忌的眼光来看。 Dan mulai di titik inilah iri hati itu mengubah Saul melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. 那从这一点开始，扫罗从那天起，他的一举一动就做出一些我们想象不到的事情。 Awalnya hubungan Saul dan Daud itu baik-baik saja. 起初，扫罗跟大卫的关系是非常好， Tetapi ketika iri hati masuk ke dalam hati Saul, 但是当这个妒忌心进到扫罗的心里的时候， Bapak Ibu sekalian, tercatat di pasal 18 dan pasal ke-19 banyak sekali upaya-upaya yang Saul lakukan untuk membunuh Daud. 那我们从这个18章、19章可以看到，扫罗做出很多的那个行为，使到他能够把大卫杀死。 Misalkan saja di pasal 18 ayat yang ke-11, Bapak Ibu. 比如在18章第11节里， Di situ dikatakan bahwa Saul itu melemparkan tombak kepada Daud 2 kali, tapi gagal. 扫罗就把枪刺到那个大卫，但是刺了2次，刺不中。 Karena gagal, berikutnya dia berpikir, saya taruh Daud sebagai prajurit yang paling depan dalam peperangan supaya dia mati di dalam 他 peperangan. 因为要杀死大卫杀不成，他就设法要把大卫派在打仗的最前线，使到他在战场的时候会被敌人打死。 Tapi Saul gagal lagi. 但是这一次他又失败了。 Dan kemudian Saul itu berupaya untuk mencari cara lagi. Saya jodohkan saja Daud ini dengan anak perempuanku yang bernama Merab. 他就想另外一个办法，他就把这个大卫跟他自己的女儿，把他们这个凑成配偶， Dengan harapan, dengan satu syarat. 就是配偶就是要把他们结为夫妻，但是有一个条件， Syaratnya adalah Daud itu harus berperang mati-matian untuk Tuhan. 那就是这个大卫要拼命的为上帝作战。 Tapi ujung-ujungnya tujuannya adalah supaya Daud itu mati dalam 但是 peperangan. 他原来的目的就是要使到大卫在战场的时候战死。 Upaya ini berkali-kali dilakukan, Bapak Ibu sekalian. 他这样的事法做了好几次。 Ada upaya untuk menombak lagi di kemudian hari. 他后来还有事法又用枪刺死大卫。 Dan bahkan Saul itu mengutus orang-orang seperti pembunuh bayaran untuk membunuh Daud. 甚至扫罗他派了一些职业杀手又杀死大卫。 Ya jelas Bapak Ibu sekalian, tadinya persekutuan mereka erat, tapi kemudian karena iri hati muncul,
dan kemudian persekutuan mereka menjadi musuh 很明 akhirnya. 显的，弟兄姐妹，起初他们的关系是非常好，但是因为妒忌，后来他们的关系就变成这么的糟。 Bapak Ibu sekalian, dari kisah Saul kita bisa tahu bagaimana iri hati itu bisa muncul. 弟兄姐妹，从扫罗的这个故事，我们就可以发现，他的妒忌是从那里开始， Dan kemana perasaan iri hati itu akan membawa kita kemudian hari. 而这个妒忌心会把我们带到什么地方去？ Bermula dari perasaan tidak senang. 起初他是不喜悦， Tidak senang atas keberhasilan orang lain. 他是不喜悦，别人比他更有成就，他就不喜悦。 Kemudian muncul keinginan jahat, yaitu keinginan besar untuk mendapatkan keberhasilan yang orang lain dapatkan. 然后他就有一个动机，他想要好像别人能够达到的那个成就，他也能够达到， Karena keinginan yang besar itu, 因为他有这样大的欲望。 kemudian seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang nggak masuk akal untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. 因此，一个人他因着这样的欲望，他就会做出任何的举动，使到他能够达到他的欲望。 Tujuannya apa? 他的目的是什么？ Tujuannya supaya aku lebih hebat daripada 他 dia. 的目的只有一个，就是要显出他自己 Supaya aku 比 lebih 别人更厉害， supaya aku lebih dihormati daripada 使 dia. 到我更受人尊敬， Supaya aku lebih disorak-soraki daripada dia. 使到我更受人家的称赞。 Dan Bapak Ibu sekalian, biasanya sebelum berhasil, orang yang iri hati seperti ini tidak akan pernah tenang hidupnya. 弟兄姐妹，如果这样的人他没有成功达到他的目的的时候，他的生活从来都不会稳定下 Dia 来 akan。terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membuat dia lebih daripada orang lain. 他仍然是法能够使到他能够更进一步，能够比别人更高一层。 Kalaupun seorang yang iri hati ini berhasil mendapatkan apa yang dia mau, 如果这样妒忌心的人，他能够达到他所要的话， saya yakin setelah dia mendapatkan itu, dia akan iri hati lagi kepada orang lain. 我相信他达到以后，他仍然会对其他的另外一个人感到妒忌， Dirinya tidak tenang lagi karena 他就开始 ada orang yang lebih hebat 他就 dari. 开始就不稳定了， Kemudian dia berusaha mencari lagi. 他就开始在寻找。 Kemudian dia entah berhasil atau tidak. 后来他不知道是成功和不成功， Kemudian siklusnya berlangsung terus-menerus, 这样 terus-menerus. 的循环就不断这样的循环。 Dan akhirnya dia sendiri akan merasa hidupnya tidak tenang luar 到 biasa. 后来，他会感觉到他精疲力尽，他的生活从来没有稳定下来。 Bapak Ibu sekalian, jika kita terjebak di dalam siklus iri hati itu, 弟兄姐妹，如果我们处在或者我们困在一个这样妒忌的情况下， maka tentu akan terjadi seperti yang Amsal 14 ayat 30 katakan. 那就会好像箴言第14章第30节这样说。 Di dalam ayat itu dikatakan hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. 这里说到那个平静的心，使到我们的身体感到舒适。 Tapi kemudian iri hati itu membusukkan tulang. 但是妒忌的心能够使我们的骨干。 Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? 这一节的经文是什么意思呢？ Hati yang tenang itu memang membuat diri kita segar, tubuh kita. 我们平静的心当然能够使到我们的身体感到舒服。 Dan Amsal mengingatkan bahwa iri hati itu justru secara berangsur pelan-pelan itu membusukkan tulang kita, bukan hanya secara emosi tetapi juga secara fisik. 箴言也告诉我们，如果妒忌的心能够使我们的骨干，不是单单我们的身体，但不是单单我们的灵性，我们的身体也受影响。 Dan jelas juga bahwa iri hati itu membusukkan relasi persekutuan kita dengan orang 很 lain. 明显的也显出我们的妒忌也会破坏我们跟别人的关系。 Rusak ini bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak 这 langsung. 样的破坏会直接也会间接的破坏， Secara langsung seperti Saul itu rusak relasinya dengan Daud. 就好像扫罗跟大卫他们直接的关系就破坏了， Secara tidak langsung 而间接的关系 itu seperti relasi Saul dan Yonatan. 就好像扫罗跟约拿单的关系。 Yonatan anaknya Saul, Bapak Ibu sekalian. 这个约拿单是扫罗的儿子， Bayangkan, 你试想看， ketika Saul itu benci dengan Daud, 当扫罗他恨大卫的时候， Yonatan itu mencoba melindungi Daud. 这个约拿单又设法保护大卫， Saul akhirnya juga benci sama anaknya sendiri. 导致扫罗开始也恨他 Bahkan 自己的儿子。 di dalam kisah lanjutannya Bapak Ibu sekalian, kita lihat Saul itu mencoba untuk menombak Yonatan. 甚至在下一章我们看到，扫罗甚至他要
枪死他自己的儿子约拿单。 Kita bisa lihat betapa ekstrimnya akibat yang bisa muncul ketika iri hati itu menguasai diri kita. 我们可以看到那个妒忌的心带来这么危险、这么恐怖的行动。 Kita harus sadar dan waspada terhadap iri hati ini, Bapak Ibu. 我们要特别的谨慎，而且要特别的小心， Karena iri hati ini bisa menghancurkan siapapun. 因为这个妒忌的心会摧毁每一个人，每一个人都会受到这个妒忌心摧毁。 Dan harus diakui bahwa semua orang itu punya potensi untuk iri hati. 而我们也要承认，每一个人都有这个妒忌心的潜在。 Apapun latar belakangnya, Bapak Ibu. 无论你是什么背景， Entah dia kaya, miskin, tua, muda, semua punya 无论 potensi 你 yang 是 sama. 富有或者贫穷，你是上了年纪还是还年轻，都会有这个潜能。 Seorang hamba Tuhan itu bisa iri hati terhadap kemajuan gereja di gereja lain misalkan. 因为牧师传道，他会对其他的教会的发展感到妒忌， Dan akhirnya hatinya itu nggak aman, merasa nggak tentram karena adalah yang lebih baik daripada 因此 dirinya. 他的心就感到不平安。因为什么呢？有其他的教会比他的教会更进步。 Seorang yang masih single itu bisa iri melihat ada pasangan yang ada di depannya misalkan. 因为还未婚的男女，他会对已婚的男女感到妒忌。 Anak-anak muda yang single itu bisa iri melihat ada orang yang sudah pacaran. 那些未婚的男女还没有这个爱人的男女，他会对有爱人的年轻人感到妒忌。 Akhirnya karena iri hati itu 后来呢，因为他这样的妒忌， muncul perasaan sedih, perasaan tidak nyaman, 他就会感到伤心，感到不舒服， kemudian mencoba untuk melakukan sesuatu supaya dapat pacar. 他就会做出一些举动，使到他能够得到一个爱人。 Akhirnya cari pasangan di aplikasi dating online 后来他就在网上寻找了一位爱人， ataupun juga cari pacar dengan punya mental siapa aja boleh asal dia mau sama saya. 后来他就随随便便，只要有人爱上他，他就接受。 Seorang yang sudah pacaran atau menikah itu juga bisa iri hati melihat pasangan dari orang lain yang kelihatannya lebih baik. 或者一个有爱人，或者有父的夫妇，都会对别人感到妒忌。为什么？他看起来别人比他的这个感情更恩爱。 Dan kemudian sangat mungkin orang yang tidak puas dengan pasangannya sendiri dan melihat pasangan yang lain lebih baik, dia pasti kemungkinan besar selingkuh akhirnya. 或者他对他自己的配偶，他感到不满足，他看到别人配偶更好，后来他会有外遇。 Atau mungkin juga ada kita yang iri melihat kehidupan atau kesempurnaan kehidupan orang lain yang ada di media sosial. 或者我们对我们自己的生活感到不满，我们看到别人的生活更美满、更完美，或是从这个媒体上看到而已，我们就感到妒忌。 Akhirnya kemudian diri kita tidak nyaman dan tidak puas dengan 我 hidup 们 kita 就开 sendiri. 始对我们自己的生活感到不满意。 Hati kita susah sekali melihat kebaikan orang lain. 我们看到别人的这个完美，我们的心里就感到不舒服。 Akhirnya tidak jarang ada orang yang mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan versi dirinya sendiri dan kemudian meninggalkan gereja akhirnya. 后来有一些人，他们就做出一些行动，使到他能够照着他自己的方式得到他的那个幸福感。后来就离开了教会。 Atau Bapak Ibu sekalian, orang tua itu juga bisa iri ketika melihat ada anak orang lain yang lebih baik kelihatannya daripada anak dirinya 可 sendiri. 是有一些父母，他们看到别人的孩子比他自己的孩子更有成就，他也会这个感到妒忌。 Dan kemudian anaknya sendiri itu dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. 后来他就把他自己的孩子跟别人的孩子做一个比较。 Dan kemudian akhirnya memperlakukan anaknya sendiri sebagai aset yang bisa membawa kebanggaan bagi orang tuanya. 后来他就把他这些孩子当作是他的那个遗产，他能够为他带来光荣的一个遗产。 Dan pasti dalam relasi ini hubungan atau persekutuan antara orang tua dan anak pasti rusak. 如果在这样的情况下，这个父子父女的关系一定会受到破坏。 Bapak Ibu sekalian, semua contoh itu menunjukkan kepada kita bahwa iri hati itu bisa kena ke siapapun. 这些例子都在告诉我们，这个妒忌的心都会染上
任何一个人。 Dan akhirnya iri hati itu bisa membuat kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. 后来因着这个妒忌的心，我们在上帝眼中就会做出一些坏事， Dan pasti Bapak Ibu sekalian itu akan berdampak ke orang-orang di sekeliling kita. 而很肯定的，我们做出这些事以后，对我们周围的人一定会带来一些不良的影响。 Dan itu pasti akan merusak sedikit demi sedikit, pelan demi pelan setiap persekutuan yang ada di sekitar kita. 后来也慢慢的会破坏我们与人之间的关系，与人之间的交往。 Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan persoalan iri hati ini, 弟兄姐妹，当我在思考关于这个妒忌的心的时候， saya menemukan satu jawaban yang menguatkan saya secara pribadi. 我后来找到一个能够使到我刚强起来的一个答案。 Jawaban yang menjadi kunci bagaimana seseorang itu bisa tidak iri hati. 这个答案就是使到我们怎么样使到我们对别人不会有妒忌心。 Dan hal inilah yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. 那就是这个想法，我又在这里又跟大家分享。 Bagi saya obat iri hati itu adalah kita tahu betul identitas atau tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. 对我来说，对要医治这个妒忌心的药，就是我们要清楚认识我们在上帝的眼中扮演的是什么角色。 Apa hubungannya tahu tujuan hidup atau identitas dengan iri hati? Apa hubungannya? 我们认识我们在上帝眼中的那个角色跟妒忌心有什么关系呢？ Menurut saya Bapak Ibu sekalian, jika seseorang itu udah tahu betul identitas dan tujuan hidupnya di hadapan Tuhan, maka dia tidak akan dengan mudah iri hati kepada orang lain yang punya hidup berbeda dari kita. 对我来说，一个人他认识他自己的生活的目标，而且他知道他在上帝眼中的那个身份，他就不会很容易对别人生活的方式和是跟他不同的地方而感到妒忌。 Seseorang yang sudah menemukan rencana Tuhan atas hidupnya, maka dia tidak akan iri melihat orang lain yang kelihatannya lebih berhasil daripada dirinya. 如果一个人他很清楚上帝在他生活中的计划，他就不会容易对另外一个人虽然比他更成功的人感到妒忌。 Dia tidak akan merasa tidak aman ketika rekan kerjanya itu lebih flourish, lebih berkembang daripada dirinya. 他对着他的同事，因为他的同事更进步，他不会很容易就感到妒忌。 Kenapa demikian Bapak Ibu? 为什么呢？ Karena dia tahu arah hidupnya dengan jelas. 他因为很清楚他生活的方向， Dia juga tahu Tuhan itu menciptakan manusia secara unik orang per orang. 他也很清楚上帝造每一个人都很独特。 Kita juga tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang berbeda-beda dari setiap orang ke orang. 而且我们也知道，上帝对每一个人的计划都不同。 Ketika seorang tahu identitas dan tujuan hidupnya, maka dia nggak pusingin hidup orang lain, Bapak Ibu. 当一个人他认知了他自己在上帝眼中的身份，而且他生活的目标，他就不会很容易对别人感到妒忌。 Daripada menghabiskan waktu untuk ngurusin rasa iri hati kita, lebih baik kita itu menghidupi identitas diri kita itu semaksimal mungkin. 与其我们花时间花精力来妒忌别人，不如用这样的精力我们来奋斗，走我们自己该走的路。 Daripada menghabiskan waktu kita untuk gosipin, untuk nyinyirin, untuk ngomongin orang lain yang lebih berhasil daripada kita, kita lebih baik memakai waktu itu untuk membuat diri kita semakin pandai menghidupi tujuan Tuhan atas hidup 与 kita. 其我们花时间来论断别人、来批评别人、来说别人的坏话，因为我们妒忌，不如我们用这样的时间来学习，使到自己更有能力，使到自己更聪明、更能干。 Dan orang yang seperti ini pasti hidupnya akan berbuah lebat di hadapan Tuhan. 而这样的人，他在他的生活里一定会为上帝结果子。 Orang seperti ini pasti tidak akan seperti Saul yang malah melakukan yang jahat di mata Tuhan. 这样的人，他一定不会像扫罗一样，在上帝的眼中反而做了一些坏事。 Orang seperti ini pasti akan, misalkan kalau dia Saul, Bapak Ibu sekalian, pasti dia akan menggunakan waktu untuk menjadi raja semaksimal mungkin menyenangkan hati Tuhan. 如果这样的人，他如果是扫罗的话，他一定会用他的时间，好好的做一个好的国王，来讨上帝的喜悦。 Seandainya Saul itu tidak iri hati, saya yakin dia pasti lebih berkembang, lebih memuliakan Tuhan di dalam sisa-sisa jabatannya sebagai 如果 raja. 扫罗当时没有妒忌心的话，我相信他会在他的国度里，他在他的国
国里，他会做出更好、更进步、更有贡献的一个国王。 Dan tentu seandainya Saul itu punya tahu identitas hidupnya atau tujuan hidupnya dengan jelas di hadapan Tuhan, maka persekutuannya dengan Daud dan Yonatan tidak akan hancur. 如果他在上帝的眼中的身份他很清楚，而且他很清楚他生活的目标，那么他跟大卫的关系，他儿子约拿单的关系也一定不会破坏。 Malahan justru mereka bertiga akan menjadi rekan kerja yang semakin memuliakan Allah di dalam hidupnya. 反而他们3个人的团契，可能因着他的宽广的心、不妒忌的心，会变得更好。 Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memeriksa hati kita hari ini. 弟兄姐妹，让今天我们一起来反省。 Di akhir khotbah ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hidup kita yang kita jalani hari ini. 在还没有结束讲道之前，我要请大家我们一起来思考我们现今的生活， Apakah hidup kita ini dirusak oleh perasaan iri hati? 是不是我们现在的生活为着一些妒忌的事情，我们已经被破坏了？ Atau jangan-jangan hidup kita ini didorong sedemikian rupa oleh perasaan iri hati yang kita alami di masa lalu? 或者我们现在的生活是因着过去的妒忌心来推动我们做到现在呢？ Sangat mungkin perasaan iri hati yang kita alami di masa lalu itu mengarahkan kehidupan kita sampai hari ini. 很可能我们过去的妒忌心已经在影响我们，推动我们，使到我们做某些事情做到现在。 Sangat mungkin kita kerja mati-matian pagi siang malam untuk mendapatkan uang dengan sebuah motivasi apa? Motivasi yang iri hati terhadap keberhasilan orang lain. 昼夜的苦干，赚一点钱，为了就是要出一口气，因为过去我们对别人的妒忌， Dan banyak contoh lainnya lagi Bapak Ibu. 而且还有很多其他的例子。 Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita untuk memeriksa hati kita Bapak Ibu. 亲爱的弟兄姐妹，我邀请我们大家，我们一起来检查我们自己的心。 Mari kita memeriksa hati kita dengan Bapak Ibu secara ketika saya membacakan pertanyaan ini, Bapak Ibu silakan merenungkannya pelan-pelan. 当我把这几个问题读出来的时候，让我们自己各自检视我们自己的心。 Pertanyaannya adalah begini. 我们的问题是这样： Bagaimana Bapak Ibu atau teman-teman merespons ketika melihat ada orang lain itu mendapatkan berkat atau kesuksesan yang tidak Bapak Ibu dan teman-teman terima? 当我们看到我们的同事、我们朋友或者别人得到更大的福分，或者更有成就，或者更成功，我们的感受是怎么样？ Apa responsnya? 我们的反应是怎么样？ Apakah kita menggerutu 我们是发牢叨， atau kita jangan-jangan menggosipin orang itu, 或者我们散播谣言， mencari kelemahannya, 或者我们寻找这个人的弱点， mencari kejelekannya, 寻找他的坏处， atau 或者 Bapak Ibu dan teman-teman itu bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup orang 或者 lain. 我们弟兄姐妹们，我们一起为着上帝赐给他的恩典，我们为他庆祝，为他感恩。 Bagaimana Bapak Ibu meresponsnya? 我们如何回应这样的举动？ Dengan ucapan syukur 我们是用一个感恩的心来回应呢， atau nuansa permusuhan dan keinginan untuk menjatuhkan orang itu? 还只用一个很不满的态度来回应这样的成就？ Apakah Bapak Ibu teman-teman berbahagia bersama dengan mereka? 弟兄姐妹，你们是不是跟这样成功的人跟他一起同乐呢？ Atau Bapak Ibu ngomongin mereka habis-habisan dan berusaha semaksimal mungkin untuk jatuhkan 还 mereka? 是我们在他们背后不断的尽量的批评他们，要把他们打倒？ Bapak Ibu sekalian, dalam proses kita menjawab pertanyaan itu di dalam hati kita, 弟兄姐妹，当我们在我们心里这样的是法回答这个问题的时候， saya yakin Tuhan akan menunjukkan sebetulnya apa isi hati kita. 我相信上帝会帮你指出你的真正的心理是什么。 Apakah kita hidup dipenuhi iri hati atau tidak? 是不是我们的生活充满了妒忌？ Bapak Ibu sekalian, jika kita mendapati diri kita digerakkan oleh rasa iri hati itu, 弟兄姐妹，如果我们发现我们的心里是为这些妒忌心所推动的话， segera minta ampun dan pertolongan daripada Tuhan. 我们要赶快来到上帝面前悔 Saran 改，
求他饶恕我们。 Saran saya adalah 我的建议是这样， pahami ulang rencana Tuhan atas hidup Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. 我们要再次了解和明白上帝在我们生活中的旨意。 Hidupi rencana itu. 你就照着上帝的旨意而活， Hidupi tujuan yang Tuhan berikan kepada kita 只 semua. 要照着上帝在你生活中的目的而生活就够了。 Dan hasilkanlah buah-buah yang lebat untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua. 而你就为着上帝已经拯救你，你就为上帝结更多的果子就够了。 Dan mari kita sama-sama merayakan keberhasilan yang kita terima maupun orang lain terima di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. 最后，我们就一起来庆祝吧，庆祝我们从上帝领受的恩典和祝福，也为着我们的朋友们的恩典、成功跟祝福。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿上帝帮助我们每一个人， Mari kita berdoa. 让我们一起进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. 我们在天上的父，我们为着今天神的话语，我们又向你献上感恩。 Bahwa perasaan iri hati itu selalu membawa kami kepada tindakan-tindakan yang akhirnya jahat di mata Tuhan. 我们知道这个妒忌的心，到后来把我们带到一个非常恶的行为。 Kami tidak mau kami menjadi pribadi seperti Saul. 我们不要成为好像扫罗那样。 Kami tidak mau perasaan iri hati itu menguasai kami dan akhirnya kami jatuh di hadapan Tuhan. 我们不要那个妒忌的心控制我们，使到我们跌倒。 Tuhan ajar kami supaya kami terus mengamini dan terus menghidupi rencana Tuhan atas hidup kami. 主啊，求你教导我们，让我们不断的在你的旨意下，而且照做你为我们所定下的计划而生活， Sehingga kami tidak menghabiskan waktu kami hanya untuk perasaan iri hati itu saja. 使到我们不把我们的时间白白的费在妒忌的事情上。 Tapi kami boleh sungguh menggunakan waktu yang Tuhan percayakan itu untuk menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. 但是我们能够利用上帝赐给我们的时间，来为上帝结更多的果子。 Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang lemah ini ya Tuhan. 但愿上帝帮助我们每一位软弱的弟兄姐妹。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们这样祷告是奉靠主耶稣基督是名求的， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们大家，赐福。 Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Ivan dan juga diterjemahkan oleh Pak Gus. Kiranya itu boleh menjadi bekal untuk hidup kita. Mari sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama doa syafaat. Kita akan berdoa dua hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa kita yang baru merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kiranya momentum ini dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kita, sehingga Indonesia dijauhkan dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Ikatan di antara bangsa semakin dikuatkan agar kita senantiasa saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan dan saling menyokong kemajuan untuk Indonesia maju. Yang kedua, kita berdoakan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan miring berkaitan dengan COVID-19 yang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan menjadi tidak waspada lagi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena pimpinanmu kepada bangsa kami.
Dan baru saja bangsa ini melewati ulang tahunnya yang ke-75. Kami bersyukur Bapa untuk semua hal yang baik yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan melalui peringatan kemerdekaan ini kami semuanya dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari permusuhan, dan dijauhkan dari perpecahan. Biarlah ikatan di antara bangsa kami semakin kuat sehingga kita semuanya saling menabur kedamaian, saling menjaga kerukunan dan saling menampakkan keramahan satu dengan yang lain dan saling menyokong untuk kemajuan Indonesia. Kiranya Tuhan Kau memberkati semua lapisan masyarakat, pemerintah, sehingga bisa bersatu padu di dalam membangun bangsa ini. Kami bersyukur Bapa untuk kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Biarlah berkat-Mu terus Tuhan berikan bagi bangsa ini dan Tuhan jaga akan masa depan bangsa ini. Dan kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan miring berkaitan dengan COVID-19 yang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan menjadi tidak waspada karena percaya kepada pemberitaan-pemberitaan yang miring itu. Mohon Tuhan Kau menolong, karena peperangan kami melawan COVID ini belum selesai, masih panjang Tuhan. Kiranya Engkau menolong sehingga kesadaran bangsa ini semakin lama semakin baik, disiplin semakin lama semakin meningkat. Dengan demikian kami bisa saling menjaga untuk tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain, sehingga bangsa kami ini bisa segera terlepas daripada pandemi COVID-19 ini. Itu membutuhkan kerjasama di antara semua lapisan masyarakat. Kiranya Tuhan kesadaran ini terus Tuhan munculkan, dan Tuhan tolonglah bangsa kami ini sehingga pandemi ini bisa segera berhenti, dan kiranya Tuhan juga menolong supaya tidak terjadi resesi ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Biarlah Indonesia tetap jaya di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami percaya Tuhan dengarkan doa kami ini, dan Kau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati semua rakyat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang penuh dengan kelimpahan, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan kasih daripada Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai akan hidupmu, kiranya berkat Allah Tritunggal terus memimpin hidupmu untuk tetap setia mengikuti Tuhan, hidup di dalam persekutuan, saling membangun satu dengan yang lainnya, menguatkan satu dengan yang lainnya sampai hari Tuhan mendatang. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. So sekalian, ibadah kita selesai, kita boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan warta gereja. So sekalian, saya akan membacakan beberapa pengumuman
Pertama, saudara sekalian, bagi saudara sekalian yang mengikuti pembinaan menuju serupa Kristus kelas berakar, nanti siang jam 11 ada pembinaan. Kita masuk ke sesi yang ke-7 dengan tema pentingnya keanggotaan gereja dan komsel yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Diharapkan saudara sekalian yang sudah mengikuti boleh mengikuti dengan setia, dan ingat menyediakan waktu jam 11 untuk mengikuti kelas menuju serupa Kristus dengan tema pentingnya keanggotaan gereja dan komsel. Nah, sekalian, ada berita sukacita. Telah lahir seorang anak di tengah keluarga saudara Melvin dengan saudari Sri Mariati atau Meme, seorang anak yang pertama di tengah keluarga mereka, seorang putri yang bernama Angelica Valencia Sinclair. Pada tanggal 15 Agustus kita boleh mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru mendapatkan anak ini, dan kita terus doakan mereka sebagai orang tua. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, mendidik Angelica sejak kecil di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, terus sekalian, selanjutnya diingatkan bagi para pelayan, untuk majelis, untuk pengurus di departemen, guru sekolah minggu, dan juga pemimpin-pemimpin komsel. Diharapkan menyediakan waktu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus jam 7:30 malam dengan tema hati seorang pelayan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kiranya kita boleh menyediakan waktu sehingga di tengah situasi ini mungkin kita sudah lama tidak melayani di gereja, kita boleh dikobarkan semangat pelayanan kita. Walaupun kita mungkin tidak bisa hadir dengan aktivitas gereja seperti sedia kala, tetapi kita boleh tetap diingatkan kita bisa melayani di dalam berbagai tempat dan di dalam setiap waktu. Kiranya kita boleh menyediakan waktu untuk itu. Dan juga saudara sekalian, ketika kita tidak bisa seperti biasanya beribadah tempat ini, kiranya semangat ibadah kita tidak kendur, kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah. Dan juga kita sebagai warga negara yang baik, kita boleh mengikuti anjuran pemerintah, kita menjaga kesehatan kita secara pribadi, kita juga melakukan social distancing, dan juga jangan lupa kita menjaga kebersihan kita, selalu mencuci tangan. Kita boleh menjaganya, kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga saudara sekalian diingatkan, saudara sekalian terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa bagi dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menghentikan wabah COVID-19 ini sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Kita terus boleh memiliki semangat untuk berdoa dan semangat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.